Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah bagi mata pelajaran teknologi dan media pengajaran, Dr. Razali bin Abdul Halim daripada IPG Kampus Temenggung Ibrahim, IPG KTI, kod kursus EDUP 2112. Saya Muhammad Syukri bin Wahid. Nombor kad pengenalan 981050016939. Angka giliran 2022 1224000048. Hari ini saya akan membentangkan infografik berkenaan Google Site yang saya namakan sebagai e-falah. Kenapa saya namakan sebagai e-falah? Kerana falah maksudnya adalah menuju kejayaan. Falah terdapat di dalam azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah menunaikan solat, marilah menuju kejayaan. Jadi dalam pengajaran dan pembelajaran, saya cuba memanfaatkan teknologi media dengan menggunakan Google Site yang saya namakan sebagai e-falah. Kemudian saya mengaplikasikan model reka bentuk AD, iaitu ADDIE. A untuk analisis, D untuk design, D lagi untuk development, I implementation, kemudian E evaluation. Kini saya mengajar di Sekolah Agama Taman Kota Yompeng yang terletak di Batu Pahat yang berhampiran dengan Tol Yompeng Utara. Di dalam sekolah, saya mengajar tahun 4 Ibnu Khaldun, di mana di dalam kelas tersebut mempunyai 32 orang murid yang merangkumi 18 murid lelaki dan 14 murid perempuan. Kemudian, majoriti pelajar-pelajar saya adalah daripada keluarga yang sederhana. Dan juga pelajar saya 50% daripada bandar dan 50% daripada pedalaman. Kemudian apabila berlaku stratifikasi sosial di mana pelajar ada yang duduk di pedalaman, ada yang duduk di bandar, maka tahap kognitif mereka berbeza. Ada yang boleh membaca, ada yang tidak boleh membaca, ada yang merangkak lagi untuk membaca. Namun mereka semua ini, anak murid saya, rajin dan juga suka meneroka. Okey, kemudian di dalam analisis pengetahuan sedia ada, murid-murid saya adalah murid-murid selalu mendengar laungan azan dan iqamah kerana sekolah saya dan surau betul-betul bersebelahan. Jadi apabila waktu Zuhur dan juga waktu Asar, mereka akan mendengar laungan azan dan juga laungan iqamah. Okey, seterusnya adalah untuk D, iaitu design, reka bentuk. Objektif. Di akhir pelajaran, murid-murid ini akan dapat yang pertama membanding beza lafaz azan dan juga lafaz iqamah serta cara menjawab lafaz-lafaz tersebut. Kemudian yang kedua, merumus adab ketika azan dan juga iqamah. Okey, strategi pula berpusatkan murid dan bahan. Murid akan meneroka Google Site e-falah mungkin di dalam telefon ataupun di dalam tab ataupun di dalam laptop. Yang sekolah saya sediakan laptop untuk pelajar-pelajar. Kemudian murid secara tidak langsung akan memperoleh maklumat berkaitan tajuk yang dipelajari melalui laman sesawang e-falah. Kemudian langkah pengajaran dan pembelajaran, set induksi saya melakukan selama 5 minit. Iaitu guru membuat simulasi berkaitan tajuk yang dipelajari. Sebagai contoh, saya masuk kelas, saya terus azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah set induksi. Kemudian saya tanya. Kemudian sampailah mereka dapat tajuk yang ingin dipelajari. Okay, kemudian langkah yang pertama saya lakukan selama 5 minit, iaitu murid diminta untuk merumuskan simulasi yang dilakukan oleh guru tadi. Okay, kemudian langkah yang kedua selama 15 minit, guru meminta murid mencari maklumat di laman sesawang e-falah menggunakan telefon bimbit ataupun laptop dan sebagainya. Kemudian penutup saya lakukan selama 5 minit, iaitu murid diminta merumus hasil pembelajaran daripada laman sesawang e-falah. Kemudian guru menggunakan penutup kognitif. Okey, kemudian D yang kedua adalah development. Okey, sumber yang saya peroleh untuk mencipta laman sesawang ni, saya merujuk kepada laman sesawang yang berautoriti seperti Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan juga laman sesawang taqwa.my. Kemudian saya juga merujuk daripada YouTube. Kemudian saya integrasikan segala maklumat yang berkaitan dan saya masukkan di dalam Google Site e-falah implementation. Dan ini langkah pengajaran dan pembelajaran secara terperinci lagi. Set induksi 5 minit, guru membuat simulasi berkaitan tajuk yang dipelajari di hadapan kelas. Kemudian langkah 1 secara 5 minit, murid diminta berbincang di dalam kumpulan
berbincang di dalam kumpulan untuk merumuskan simulasi yang dilakukan oleh guru di hadapan kelas dan menentukan perkara-perkara yang penting yang terdapat di dalam simulasi tersebut. Kemudian langkah kedua saya lakukan selama 15 minit, iaitu guru meminta murid mencari maklumat dan pengetahuan lain berkaitan topik yang dipelajari dan memasukkan ke dalam Google Site Ifalah. Kemudian penutup 5 minit, murid diminta merumus hasil pembelajaran daripada laman sesawang. Kemudian guru menggunakan penutup kognitif. Okey, seterusnya adalah evaluation, iaitu penilaian. Bagaimana murid-murid ingin menilai dari segi media? Yang pertama dari segi media, iaitu adakah kandungan di dalam Google Site Ifalah ini mudah difahami? Kerana ada sesetengah murid yang boleh membaca jawi, ada yang juga tidak boleh membaca jawi. Jadi sebagai langkah yang boleh saya buat, saya menggunakan kaedah dua bahasa ini, Rumi, tulisan Rumi dan juga tulisan Jawi. Jadi murid-murid dapat input daripada laman sesawang tersebut. Kemudian yang kedua, adakah Google Site ini membantu murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran? Okey, kemudian adakah aktiviti yang terdapat dalam Google Site ini sesuai dengan pelajar? Kerana saya ada letak dua exercise, iaitu teka silang kata dan juga aneka pilihan. Jadi adakah pelajar ni akan menilai adakah aktiviti-aktiviti ini sesuai dilakukan dalam Google Site tersebut. Okey, kemudian penilaian dari sudut gaya pengajaran guru. Okey, adakah objektif tercapai? Kemudian adakah rancangan guru untuk pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar? Kerana mungkin pada hari tersebut mungkin capaian internet kurang memuaskan. Mungkin bateri handphone, laptop tidak mencukupi dan sebagainya. Jadi, adakah rancangan berjalan lancar? Okay, kemudian, adakah kaedah yang digunakan sesuai untuk diaplikasikan pada kelas akan datang? Adakah saya lakukan benda tersebut, kaedah pengajaran dan pembelajaran tersebut, adakah sesuai dan pelajar rasa seronok? Sekiranya seronok, saya akan teruskan lagi pengajaran seperti ini. Okay, kemudian penilaian dari segi prestasi murid melalui pentaksiran pemerhatian. Saya menilai dari segi pentaksiran pemerhatian. Saya akan perhatikan apabila masuk waktu asar, apabila azan berkumandang, saya akan lihat adakah murid-murid ni menjawab azan. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah mereka akan jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis? Sekiranya tidak, saya akan cari penyelesaian masalah, kemudian akan selesaikan. Okay, kemudian saya membuat pemerhatian prestasi murid-murid melalui soal jawab di dalam kelas. Kemudian melalui kuis yang tadi, teka silang kata dan juga aneka pilihan. Okay, jadi hasil penilaian, murid memberi perhatian penuh sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana guru tidak menggunakan kaedah tradisional ataupun kaedah antik. Kerana guru memanfaatkan elemen digital di dalam kelas. Jadi pelajar-pelajar ini akan memberi perhatian penuh sepanjang PDP. Okay, kemudian murid mengamalkan secara istiqamah. Baik, sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, suka saya untuk menunjukkan sikit bagaimana gambaran di dalam Google Site saya. Okay, dekat sini kita boleh lihat paparan home. Kemudian dekat bawah sini ada klik untuk menyimak waktu solat. Jadi murid-murid ataupun pengguna laman sesawang ini boleh melihat waktu solat di tempat mereka, boleh menyimak. Contoh mereka dekat Kedah, boleh menyimak waktu solat kat Kedah melalui link yang saya sertakan. Okay, kemudian di bawah ada pernyataan masalah. Ini kurang pengetahuan. Ini pelajar-pelajar kurang terdedah dengan konsep azan dan iqamah. Kemudian banding beza, pelajar tidak dapat membanding beza di antara lafaz azan dan iqamah. Okay, sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran ni, pelajar tidak tahu, tidak pandai membanding beza bagaimana azan dan juga iqamah. Okay, kemudian adab ketika azan dan iqamah. Sebelum melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran, mereka melakukan perkara yang tidak beradab semasa azan berkumandang. Contohnya berlari-lari di dalam kelas, ketawa yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Kemudian menjawab laungan azan dan iqamah. Mereka tidak tahu cara untuk menjawab laungan azan dan iqamah. Okey, dekat bawah ni ada shortcut. Ada shortcut. Ini info website, sejarah waktu solat, konsep, adab, kepentingan, rujukan, kuis. Okey, jadi dekat dalam kuis ni, murid-murid boleh menjawab teka silang kata dan juga kuis aneka pilihan. Kemudian yang terakhir sekali, murid-murid boleh menilai. Murid-murid boleh menilai adakah laman sesawang Ifalah, Google Site Ifalah ini
berjaya, berkesan, memberi keberkesanan di dalam diri mereka. Okay, baik. Jadi sampai situ sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Razali bin Abdul Halim kerana membantu kami daripada awal hingga ke akhir, kerana kami bukanlah daripada pelajar-pelajar yang betul-betul faham tentang IT. Jadi Dr. Razali ni membimbing kami daripada awal sehingga akhir. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.